Korang pernah tak lalu tol lepas tu kereta kat depan korang mula reverse sebab palang dia tak buka? Korang pun reverse lah. Sambil tu 10 kereta kat belakang korang pun terpaksa reverse sekali. Kadang-kadang adalah rasa malu ataupun marah sebab tak pasal-pasal menyusahkan orang lain. Tapi sekali dah pindah ke lane sebelah, lorong tu pula yang ada orang sangkut. Kalau benda ni tak pernah jadi kat korang, korang mungkin tengah menipu ataupun korang memang makhluk kesayangan Tuhan. Hakikatnya benda ni memang selalu berlaku kepada ramai pemandu-pemandu kereta yang lalu tol-tol highway setiap hari, terutamanya pengguna-pengguna sistem RFID. Walaupun dah hampir 5 tahun sejak sistem RFID ni mula diguna, ramai yang masih tak nak pakai benda ni sebab tak rasa yakin. Antara sebab yang diorang bagi termasuk sistem yang dikatakan tak stabil, asyik sangkut, lorong dia selalu sesak dan macam-macam lagi sampai RFID ni pun dah dikenali sebagai reverse forward, insyaAllah detect. Sepatutnya kalau orang yang buat sistem RFID ni kerja elok-elok, korang masuk je lorong tu, sistem tu akan scan kereta korang, lepas tu dia akan terus charge kad kredit ataupun debit korang. Tak payah ada palang pun tak apa. Tapi yang kita ada sekarang ni, korang tak lepas sebab scanner tak detect stiker lah, dompet online korang tak cukup duit lah, ataupun korang terpaksa tunggu giliran korang sampai mampu sebab ada satu lorong je yang buka. Asalnya RFID ni dicipta untuk selesaikan semua masalah-masalah dengan kad touch and go yang boleh bagi korang semua stroke. Contohnya tak cukup lorong tambah nilai, kena bayar 5% surcharge bila top up kat stesen minyak, ataupun lorong sangkut sebab orang kat depan tu lupa bawa kad touch and go diorang. Jadi yang nanti sepelik pasal isu-isu RFID dengan kad touch and go ni, bukankah ada teknologi yang tak bermasalah? Menurut masyarakat, palang pintu guard nak masuk taman perumahan pun dah canggih sekarang. Boleh je wave kad tu dari jauh tanpa terpaksa guna alat pemukul lalat. Tapi yang pelik bin ajaibnya, tu kita dah berdekat-dekat pun masih macam ni lagi. Dan menurut analis, antara sebabnya benda ni macam ni adalah monopoli syarikat touch and go. Pada tahun 1998, CIMB dengan PLUS iaitu pengendali lebuh raya Utara Selatan dah buat persetujuan untuk guna touch and go untuk semua tol-tol highway diorang. Sejak itulah touch and go mula jadi sistem pembayaran elektronik tunggal kat semua tol-tol Malaysia. Touch and go ni pula dah jadi anak syarikat CIMB selepas diorang diambil alih sepenuhnya pada tahun 2019. Tapi je setahun sebelum tu, PLUS pernah buat sistem RFID dia sendiri untuk bagi pengguna-pengguna lebih pilihan cara untuk bayar tol. Sistem yang PLUS nak buat tu sepatutnya akan terus link kepada kad debit atau kredit pengguna. Jadinya pembayaran pun boleh dibuat secara direct daripada akaun bank tanpa kena top up macam-macam. Sekali CIMB heret PLUS pergi mahkamah sebab benda tu melanggar syarat perjanjian yang diorang buat pada tahun 1998 tu. Lepas tu PLUS pun janji takkan buat sistem yang boleh direct link kad bank kita dah, dan touch and go pun pulang jadi sistem bayaran tol tunggal balik. Kebergantungan kepada touch and go pun dah jadi semakin kuat apabila bayaran tol secara tunai dihentikan pada tahun 2017. Maksudnya sejak tu touch and go dah betul-betul pegang monopoli ke atas semua kaedah bayaran tol dekat Malaysia. Analis kata bila sesuatu syarikat ada monopoli macam ni, diorang dah tak ada insentif ataupun motivation lagi untuk perbaiki servis yang diorang offer dekat rakyat. Jadi korang sakit hati sebab tak boleh online reload touch and go ke, korang miskin sebab kena bayar 100 lebih ringgit untuk guna smart tag ke, ataupun korang darah tinggi sebab lorong RFID asyik sesak je setiap hari. Analis kata ada diorang kisah, nak tak nak korang terpaksa guna servis diorang juga kan. Jadi kalau nak settlekan isu ni, sebenarnya solution dia dah lama wujud. Sejak tahun 2009 lagi, sistem aliran bebas pelbagai lorong ataupun multi lane free flow MLFF dah dipertimbangkan oleh kerajaan untuk gantikan sistem bayaran tol kita. Sistem melefefe ni tak ada palang, tak perlukan plaza tol dan menggunakan teknologi recognition number plate secara automatik. Lebih kurang macam speed camera kita lah. Lepas lalu nanti diorang akan terus hantar bil dekat rumah korang. Maksudnya dengan sistem ni, korang boleh pilih nak bayar guna kad debit atau kredit supaya boleh bayar terus daripada akaun bank korang. Negara-negara lain macam Singapura pun dah ada benda ni sejak tahun 1998 lagi. Masa tu intern kita orang pun tak lahir lagi. Tapi dah berkali-kali benda ni dicadangkan sampai sekarang tak pernah jadi apa-apa. Paling latest pun kerajaan cakap sistem melefefe ni hanya akan dilaksanakan pada tahun 2025. Pasukan 2025 nanti siapa tahu, mungkin akan ada alasan baru kenapa sistem ni tak jadi-jadi lagi. Analis pun kata korang fikirlah sendiri. Siapa akan terus kau untung lagi kalau sistem baru ni ditunda lagi?